Nisa dah record. Dah start record dah. Dah ready ke semua? Cikgu dah ready? Okey dah ready dah. Maaf yang lambat sikit. Janji pukul 2 sebab ada meeting tadi. Tak apa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ukhuwah, salam kasih sayang dan salam satu Malaysia. Bersyukur kita kehadrat Ilahi kerana dengan izin serta limpah kurnia daripadanya dapat kita bertemu dalam gelanggang forum teknik membaca bersama saya Nurul Hidayatul Husna pada petang yang berbahagia ini. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, sebelum saya memperkenalkan ahli-ahli panel kita pada hari ini, kita sedia maklum dewasa ini seorang ahli masyarakat moden yang tidak tahu membaca dianggap sebagai seorang yang tidak berfungsi dalam banyak bidang kehidupan pada masa kini.
Sememangnya, seseorang yang tidak tahu membaca akan sukar untuk menguruskan kehidupannya dalam masyarakat masa kini yang penuh dengan pelbagai maklumat bertulis. Sebagai contohnya, mereka tidak mungkin dapat bergerak bebas ke sana dan kemari kerana segala arahan dan panduan perjalanan akan dipaparkan bagi tujuan dibaca oleh orang ramai. Bayangkanlah, sekiranya anda berada di sebuah negara asing yang papan tandanya semuanya dalam bahasa asing yang anda tidak fahami, bagaimanakah anda dapat bergerak dengan bebas dan mudah untuk menuju ke sesuatu destinasi? Justeru, masalah ini perlu dilihat dalam skop yang lebih besar jika ianya ingin diselesaikan. Sesuai dengan tajuk forum kita pada kali ini, iaitu teknik membaca antara Sekolah Kebangsaan Taman Bukit Tiram dengan pelajar BMK 3033 Keterampilan Membaca. Sebelum mengupas tajuk ini dengan lebih mendalam, terlebih dahulu, mari kita berkenalan dengan 4 orang ahli panel kita pada hari ini. Baiklah, ahli panel yang paling diraikan Cik Syah binti An yang merupakan Ketua Panitia Bahasa Melayu, Sekolah Kebangsaan Taman Bukit Tiram. Seterusnya, ahli panel kedua yang petah berkata-kata, iaitu Nur Aina Syuhada, pelajar khusus BMK 3033 Keterampilan Membaca, dan ahli panel ketiga yang anggun bertudung putih, iaitu Saudari Nur Adlin yang juga pelajar khusus BMK 3033, manakala panel kita yang terakhir nampak pemalu tapi bijak berkata-kata, iaitu Saudari Najwa Azrira, pelajar khusus BMK 3033 juga. Selamat datang kepada semua ahli-ahli panel kita. Sebelum saya menyimpang dengan lebih jauh, soalan saya pada panel pertama iaitu Cikgu Cik Syam, apakah teknik yang berkesan untuk digunakan oleh pelajar tahap 2 di sekolah rendah? Silakan Cikgu. Ya, Assalamualaikum dan selamat petang. Terlebih dahulu saya ingin memberi definisi untuk membaca. Membaca merupakan satu proses berfikir yang melibatkan pemikiran perkara tersurat, tersirat, menghubungkaitkan idea, menyoal dan bertindak balas dengan memberi idea dan mengaplikasi maklumat baharu ke dalam situasi baharu. Okay, proses membaca ini ada dua. Satu membaca cepat dan satu lagi membaca secara perlahan. Membaca cepat dapat dibahagikan pada dua, iaitu skimming dan juga scanning, dan perlahan SQ3R dan KWLH. Ini adalah antara cara-cara antara proses membaca yang kita selalu diamalkan oleh guru-guru di sekolah rendah. Okey, untuk skimming atau luncuran, ini selalunya diamalkan oleh murid-murid yang kelas hadapan, kelas pertama, kelas kedua, kerana lebih murid-murid diperlukan untuk memahami atau mendapatkan maklumat ringkas daripada bahan yang dibaca dengan pantas dan menyeluruh mengenai sesuatu bahan yang dibaca. Okey. Murid seharusnya untuk teknik membaca skimming atau luncuran ini, murid hendaklah memberi fokus kepada bahagian tertentu dalam buku seperti pengenalan, tajuk utama dan rumusan. Untuk sekolah rendah, selalunya guru-guru akan memberi penerangan tentang beberapa perkara. Contohnya macam pendahuluan, murid-murid diminta memahami apa kehendak soalan atau apa kehendak petikan. Seterusnya diminta menggaris atau mencari maklumat-maklumat penting untuk membantu mereka menjawab
persoalan yang akan dikemukakan. Okey, seterusnya scanning ataupun imbasan. Boleh dengar tak? Boleh, boleh. Boleh dengar? Boleh. Okey. Seterusnya scanning atau imbasan. Scanning bermaksud kemahiran membaca untuk mendapat maklumat yang lebih mendalam. Sebagai jawapan kepada sesuatu persoalan seperti membaca pendahuluan dan rumusan teks secara mendalam. Tujuannya adalah untuk membuat analisis supaya murid lebih faham dan menilai bahan bacaan yang diberikan. Murid-murid juga diminta memahami arahan yang diberikan untuk mengingat maklumat dengan lebih berkesan. Okay. Teknik membaca yang ketiga adalah SQ3R. SQ3R bermaksud survey. S yang pertama survey atau mengkaji. Murid hendaklah diminta membuat kajian terlebih dahulu tentang bahan bacaan dan dapatkan isi kandungan, prakata, tajuk, tajuk kecil dan subtajuk. Kemudian membuat rumusan dan membuat rumusan. Okay, seterusnya question, menyoal perkara yang berkaitan dan bersesuaian. Ini berlaku antara murid dan guru. Okay, selalunya pendidikan abad ke-21 menitik beratkan murid memainkan lebih peranan. Contohnya murid menyoal dan guru menjawab. Murid lebih memainkan peranan dalam sistem pendidikan abad ke-21. Okey, seterusnya berlaku persoalan guru menyoal murid apa yang dia faham ataupun pengalaman sedia ada murid tentang tajuk yang dibincangkan. Contohnya macam menulis karangan atau membaca petikan tentang pengalaman. Okey, tajuk pengalaman tersebut adalah pengalaman menghadiri majlis perkahwinan. Okey, bila apa yang kamu tahu tentang tajuk ini, kita boleh bertanya tentang pengalaman murid. Jadi murid akan boleh bercerita dan di sini akan boleh membantu murid untuk memahami petikan yang ada kaitan dengan tajuk yang dibincangkan. Okey, seterusnya murid juga boleh bersoal jawab dengan rakan-rakan. Seorang sediakan soalan dan seorang lagi menjawab sebelum murid membaca. Jadi ini boleh menambah pengetahuan sedia ada murid. Okey, seterusnya 3R. R yang pertama membaca, read. Membaca perlahan petikan yang diberi. Kemudian membaca perlahan maksudnya semua murid dalam kelas diminta membaca petikan tersebut. Ambil perhatian atau menggarisi isi-isi penting. Okey, mencatat atau menulis nota, sedikit nota pada setiap perenggan. Okey. Seterusnya recite ataupun menyebut. Murid faham dan imbas kembali dengan menyebut semula. Menggunakan deria untuk memudahkan proses mengingat. Okey, imbas apa yang dibaca menggunakan teknik penyoalan. Teknik penyoalan di sini maksudnya guru bertanya, murid menjawab, ataupun dalam pendidikan abad ke-21 akan dibentuk grup-grup atau kumpulan mengikut mengikut pengetahuan murid. Arah tinggi, sederhana dan rendah. Jadi murid-murid yang mempunyai arah pengetahuan yang tinggi boleh murid yang mempunyai
araf pengetahuan yang rendah boleh menyoal murid yang mempunyai araf pengetahuan yang tinggi dan sederhana untuk mendapatkan maklumat tentang petikan yang akan dibaca. Okey, seterusnya 3R yang seterusnya yang terakhir adalah review iaitu mengulas. Okey, murid membuat ulasan tentang tajuk yang petikan yang hendak dibaca dan membuat rumusan setelah selesai membaca petikan yang diberikan. Okey, teknik yang ketiga adalah teknik tetapi memberikan masalah pada guru yang mengajar jika ada murid dalam kelas, terutamanya murid tahap 2, sebab saya pernah menerima murid yang tahun 5 masuk ke tahun 5 tak pernah bersekolah. Jadi itu memang memberi masalah lah pada guru-guru yang mengajar. Kami terpaksa mengajar bermula dari A hingga Z, mengenal huruf dan sebagainya. Okay. Seterusnya teknik KWLH. KWLH adalah singkatan bagi know, apa yang diketahui, maksudnya pengalaman sedia ada murid. One, apa yang hendak diketahui, maksudnya apa maklumat yang dia nak dapat dari bahan tersebut. Seterusnya L, learn, apa yang diketahui, pengetahuan sedia ada. Dan bagaimana, H, how, bagaimana untuk mendapatkan maklumat tambahan. Maksudnya cara-cara untuk mendapatkan maklumat tentang bahan bacaan untuk menambah bahan atau isi berkaitan bahan bacaan. Okey. Seterusnya, okey, itu je. Ada 3 teknik yang boleh kita amalkan dalam untuk mengajar bahasa Melayu. Okey, ada apa nak tanya? Okey, kejap cikgu. Ya. Terima kasih kepada cikgu atas lontaran konsep yang betul lagi berisi. Justru itu saya ingin bertanyakan persoalan seterusnya kepada saudari Aina Syuhada. Apakah teknik membaca yang saudari Aina telah sediakan pada hari ini? Terima kasih saudari Hidayatul Husna selaku moderator kita pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada saudari moderator, ahli-ahli panel dan sidang hadirin yang dihormati sekalian. Saya Nur Aina Syuhada binti Muhammad Jumain selaku ahli panel pertama di dalam perbincangan forum pada hari ini akan mengupas dan menguraikan sebuah teknik membaca iaitu teknik meringkas dan bertindak balas. Sebelum saya menerangkan berkenaan teknik membaca, meringkas dan bertindak balas, suka untuk saya ingatkan kepada para hadirin sekalian bahawa manusia memperoleh ilmu pengetahuan melalui pelbagai cara dan membaca merupakan salah satu daripada cara untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Pelbagai slogan telah diketengahkan seperti membaca itu jambatan ilmu dan membaca itu pengasah minda. Sudah cukup untuk menjelaskan betapa pentingnya amalan membaca ini. Walau bagaimanapun, dalam usaha untuk menerapkan amalan membaca yang berkesan dalam kalangan pelajar khususnya, penguasaan terhadap teknik-teknik dalam kemahiran membaca perlulah didalami terlebih dahulu supaya tidak timbul masalah para pelajar hilang minat terhadap budaya membaca kerana sukar untuk memahami isi kandungan bahan bacaan dan sebagainya. Oleh itu adalah amat penting untuk bakal-bakal guru dan guru-guru sendiri untuk mendalami dan menguasai teknik-teknik kemahiran membaca terlebih dahulu. Baiklah, kembali kepada topik perbincangan kita pada hari ini di mana saya akan menguraikan berkenaan teknik membaca, meringkas dan bertindak balas. Pada pandangan saya, teknik membaca, meringkas dan bertindak balas ini merupakan salah satu teknik membaca yang mudah untuk diaplikasikan kepada murid-murid. Hal ini dikatakan demikian kerana teknik meringkas dan bertindak balas ini kebiasaannya dilaksanakan semasa murid-murid di dalam bilik darjah kerana teknik ini juga melibatkan perbincangan dengan murid-murid yang lain. Teknik meringkas dan bertindak balas ini juga boleh dikaitkan dengan teknik REAP yang merujuk kepada
read, encode, annotate dan ponder. Kedua-dua teknik ini memberikan penekanan kepada strategi pembacaan yang dikaitkan dengan pemikiran kritis dalam kalangan murid-murid. Pembacaan kritis dapat membantu murid-murid untuk menguatkan lagi strategi pemahaman dengan mengambil kira penggunaan unsur kognitif dalam pembacaan. Tujuan teknik membaca, meringkas dan bertindak balas ini adalah untuk meningkatkan kemahiran meringkaskan pembacaan dan membantu pelajar mentafsir idea, pengarang dan menggunakan perkataan sendiri. Selain itu, teknik meringkas dan bertindak balas ini boleh diaplikasikan kepada murid-murid melalui beberapa aktiviti di dalam bilik darjah. Sebagai contoh, guru memberikan sebuah petikan kepada setiap murid dan meminta setiap murid membaca keseluruhan petikan masing-masing yang telah diberikan. Setelah mereka selesai untuk membaca keseluruhan petikan tersebut, murid-murid akan diminta untuk meringkaskan isi kandungan petikan tersebut dengan bahasa yang mudah, iaitu mengikut apa yang mereka fahami. Kemudian, setelah kesemua murid selesai meringkaskan petikan masing-masing, mereka perlu berbincang dan mengetengahkan pendapat mereka berkenaan bahan bacaan tersebut. Sama ada bahan bacaan tersebut mudah untuk difahami ataupun sebaliknya. Selanjutnya, murid-murid perlu menentukan akan tindakan yang mereka akan lakukan terhadap bahan bacaan tersebut. Sama ada mereka akan bercerita kepada rakan-rakan yang lain mengikut apa yang mereka fahami, iaitu dengan membuat ringkasan berkenaan petikan tersebut, ataupun murid-murid juga boleh membuat gambaran berkenaan petikan tersebut melalui lukisan yang mana ianya akan menunjukkan situasi ataupun isi kandungan petikan tersebut dan banyak lagi. Sekian sahaja penerangan daripada saya berkenaan teknik membaca, meringkas dan bertindak balas. Terima kasih. Okey, terima kasih kepada panel kedua atas pandangan yang amat bernas sebentar tadi. Sekarang sudah terang lagi bersuluh bahawa teknik membaca, meringkas dan bertindak balas memainkan peranan yang penting dalam memastikan para pelajar cepat membaca. Jadi, kita kembali semula kepada panel pertama kita iaitu Cikgu Cik Syam. Soalannya berbunyi, adakah cikgu pernah berhadapan dengan masalah ketika mengajar kanak-kanak yang tidak pandai membaca dan bagaimanakah cara cikgu menyelesaikan masalah tersebut? Silakan cikgu. Okey, saya pernah sepanjang saya mengajar hampir 28 tahun. Saya pernah menghadapi pelbagai masalah terutama membaca, terutama pada 7 tahun pertama saya mengajar di sekolah SJKC. Okay. Bahasa yang perantaraan kita, kalau kita yang Melayu, kita kalau selalunya kalau kita mengajar bahasa Melayu, kita akan bertutur dalam bahasa Melayu. Tapi disebabkan dia bahasa di rumah, bahasa yang digunakan di rumah, dia guna bahasa ibunda, jadi memberi masalah pada kita lah untuk mengajar. Sebab dia kadang-kadang dia bertutur dengan kita semula pun, dia bercakap dengan kita semula pun, dia menggunakan bahasa Cina. Jadi saya pun terpaksa cuba belajar beberapa perkataan bahasa Cina dan sambil dibantu oleh murid-murid lah. Jadi saya boleh faham, lama-lama lama-kelamaan saya boleh faham beberapa perkataan lah. Dan di situ saya dapat membantu murid-murid untuk lebih memahami sama ada dari untuk menulis, membaca dan sebagainya. Okey, untuk saya nak berkongsi pengalaman mengajar di sekolah Cina. Untuk murid di sekolah Cina, kalau antara awak semua yang manalah tahu mengajar murid-murid Cina ke apa kan. Okey, saya telah dulu masa saya mengajar dulu, sekolahnya di kawasan muridnya kita cakap dia tak faham,
dan sebagainya. Jadi tapi selama kelamaan saya pun boleh faham dan dia pun boleh faham dan membantu saya. Jadi untuk mengajar, membaca, alhamdulillah dia boleh faham. Tapi kalau untuk mengarang, menulis, dia mengamalkan teknik menghafal. Maksudnya murid diminta membaca dan menghafal petikan karangan. Seminggu sekali murid diwajibkan membaca karangan di hadapan guru. Jadi saya rasa teknik ni boleh membantu, salah satu teknik yang boleh membantu. Tapi menulis memang banyak kesalahan yang akan dilakukan oleh murid tersebut. Okay. Untuk untuk yang kelas masa saya pernah menerima murid yang tak pernah mengenal huruf. Tak pernah bersekolah dan dia masuk murid bukan warga negara. Jadi memang memberi masalah dan kami saya telah berbincang dengan pihak pentadbir dan saya telah asingkan dia, bukan asingkan dia dari kelas. Ya, maksud saya murid ini telah ditempatkan di kelas pemulihan dan diberi instrumen yang untuk murid-murid pemulihan. Perkenalkan dia, kita ajar dia dari mula A hingga Z dan lama kelamaan alhamdulillah dia dah boleh membaca. Dalam tempoh 2 atau 3 bulan dia dah boleh membaca suku kata terbuka dan digabungkan dengan suku kata tertutup. Mula-mula suku kata terbuka, kemudian suku kata tertutup, seterusnya digraf dan juga diftong pada peringkat ketiga atau yang keempat. Untuk bila dia dah dapat menguasai digraf, kemahiran vokal, konsonan, digraf dan diftong dengan baik, baru dia boleh membaca walaupun dalam keadaan agak perlahan lah dari murid-murid lain. Okay. Saya nak tengok cak. Okey. Ada murid yang membaca boleh. Membaca tak ada masalah walaupun agak perlahan lah sebab saya mengajar kelas yang terakhir. Kebanyakan ni murid pemulihan tapi boleh baca. Tetapi menulis dia yang disebut oleh guru agak susah. Sebutan, jadi saya terpaksa menggunakan sekarang kan kita pakai mas kan, saya terpaksa bukan kata, mengikut suku kata dan berulang-ulang kali. Tak berapa ni lah, tak semua betul lah. Ada yang membaca dia boleh, tapi kemahiran menulis pula dia suruh dia tulis, saya membaca buku cerita. Okey, dia baca, dia boleh baca. Bila saya yang baca, suruh murid menulis, dia akan tulis huruf yang tidak memberi sebarang maksud. Maksudnya, contoh baca tulis A, C, D, B, A, W, Z sampai 10 atau 20 huruf, titik. Itu adalah ayat pertama dia. Dari boleh baca tapi menulis tak boleh. Itu masalah untuk murid yang kelas yang terakhir lah.
membaca agak perlahan, boleh merangkak tapi suku kata terbuka dia boleh, KV dia boleh, KVK agak susah untuk dia lah kalau untuk murid yang slow sangat tu, untuk yang memerlukan kelas pemulihan, didikan kelas pemulihan. Okey. Cara saya mengatasi masalah yang dihadapi, dalam kelas saya akan agihkan murid kepada 3 lemah, sederhana dan yang paling pandai lah, paling bijak. Jadi dalam kita dah kena pasti murid tersebut akan diletakkan secara dalam kumpulan. Kalau ikut susunan kelas abad 21, dia akan ada 6, kalau satu bentuk susunan ni, satu meja, satu kumpulan akan ada 6 orang murid. Okey, dalam 6 murid ni akan ada murid yang sederhana, murid yang baik dan juga murid yang lemah. Jadi murid di sini, murid yang baik, yang pandai akan memainkan peranan membantu murid-murid yang memerlukan bantuan untuk untuk menguasai teknik membaca. Seterusnya, contohnya macam murid yang pandai ni juga boleh membantu murid dengan membantunya membaca, mengenal huruf, atau murid yang pandai ni mendengar murid yang lemah ni membaca. Kalau salah, dia akan perbetulkan kesalahan tersebut. Okey. Itu je. Tak tanya apa? Tak tanya apa lagi? Kejap Ada cikgu. apa soalan? Kejap lagi Pak Cikgu saya beri kepada panel seterusnya dulu. Okey. Okey, sungguh intelektual pemikiran panel kita yang pertama. Memang tidak dapat disangka lagi bahawa teknik menghafal yang dilaksanakan oleh cikgu membantu para pelajar untuk membaca. Seterusnya saya ingin bertanyakan secara ringkas tentang pendapat ahli panel yang ketiga. Apakah salah satu teknik membaca yang difahami oleh anda? Silakan Saudari Adlin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih saya ucapkan kepada saudari moderator Hidayatul Husna, sahabat-sahabat ahli panel dan sidang hadirin yang dihormati sekalian. Saya Nur Adlin Akashahira binti Kamarul Arifin selaku ahli panel yang kedua di dalam forum selaku ahli panel ketiga di dalam forum pada hari ini. Baiklah, berbalik kepada persoalan tadi. Teknik membaca yang saya fahami adalah teknik membaca secara menelaah. Teknik membaca secara menelaah ini merupakan pelajar perlulah membuat telahan tentang apa yang mereka fikirkan yang akan berlaku ataupun apa yang akan mereka pelajari pada bahagian yang lain, dan seterusnya murid akan seterusnya murid akan meneruskan pembacaannya sehingga keseluruhan bahan selesai dibaca. Terdapat 2 cara teknik membaca secara menelaah, iaitu yang pertama merupakan belajar membaca menelaah isi, manakala yang kedua adalah belajar membaca menelaah bahasa. Membaca menelaah isi ini dicenderungkan dilakukan oleh semua orang yang menemukan minat kepada bahan bacaan yang telah dibacanya secara sekilas. Biasanya pembaca-pembaca ingin menelaah isinya secara mendalam dan teliti kerana mereka tertarik dengan bahan pembacaannya. Menurut tarigan pada tahun 2008 telah menyatakan bahawa menelaah ini adalah sesuatu bacaan dalam menuntut ketelitian, pemahaman, kekritisan berfikir serta keterampilan
menangkap idea-idea yang tersirat dalam bacaan. Daripada pendapat talikan tersebut, kita dapat membahagikan aktiviti-aktiviti membaca menelaah isi menjadi beberapa aktiviti. Membaca di antaranya adalah membaca dengan teliti, membaca dengan pemahaman, membaca dengan kritis dan membaca dengan idea. Oleh itu, jika diperhatikan dengan lebih mendalam, mengenai pendapat yang dipaparkan oleh talikan ini bahawa membaca menelaah isi merupakan suatu aktiviti membaca untuk mendapatkan informasi penting dari suatu bahan yang menarik perhatian pembaca dengan melibatkan pemahaman, keterampilan memperoleh idea bacaan serta ketelitian dalam membaca bahan bacaan. Seterusnya, teknik yang kedua merupakan membaca menelaah bahasa pula ataupun dikenali sebagai content study reading. Mempunyai persamaan dengan cara belajar membaca dalam hati. Aktiviti kedua kegiatan membaca tersebut dilaksanakan dengan tidak bersuara. Menurut Mukuliso pada tahun 1969 telah menyatakan tujuan membaca menelaah bahasa secara terperinci adalah untuk menambahkan kosakata yang dimiliki dalam diri seseorang murid itu serta bertambahnya pengetahuan sistem bentuk kata, sistem tulis dan semantik kepada para murid. Selain itu, tujuan utama membaca menelaah bahasa adalah untuk memperbesarkan daya kata dan mengembangkan kosakata. Oleh itu, setiap orang mempunyai dua daya kata iaitu dipergunakan dalam berbicara dan menulis dan dipergunakan dalam membaca dan menyimak. Daripada pendapat yang telah dinyatakan sebentar tadi iaitu Mukuliso dan talikan ini, kedua-duanya telah membawa maksud membaca menelaah adalah sesuatu proses membaca untuk menambahkan pemendarahan kata serta bertambahnya pengetahuan sistem pembentukan kata. Bahan yang dipakai dalam pembelajaran membaca menelaah menelaah ini dapat diambil daripada pelbagai sumber. Misalnya dari bekas bahan yang digunakan dalam membaca teknik, bahan yang dipakai dalam membaca dalam hati atau bahan lain yang bersifat masih baru. Sumber bahan dapat diperoleh dari sumber bahan data buku rujukan, majalah dan sebagainya. Manakala isi bahan dalam kegiatan membaca merupakan bahan yang mengenai masalah ilmu pengetahuan alam, sosial, budaya dan kesusastraan. Setakat itu saja penerangan daripada saya mengenai teknik membaca menelaah. Terima kasih kembali kepada saudari moderator. Begitu hebat kata-kata atau pendapat yang diutarakan oleh panel kita sebentar tadi. Diharapkan ianya dapat dijadikan pegangan dan panduan oleh guru atau bakal guru di luar sana untuk menerapkan teknik membaca dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Teknik membaca, soalan terakhir saya kepada panel pertama kita, Cikgu Syam. Pada pandangan anda, apakah teknik membaca yang sesuai digunakan di sekolah rendah? Silakan Cikgu. Sebentar ya semua. Ya, Assalamualaikum. Minta maaf tadi tertekan butang keluar. Okey, selalunya teknik yang kita hendak gunakan selalunya cikgu-cikgu akan melihat dahulu apa kelemahan, apa keperluan yang diperlukan dalam kelas tersebut. Teknik yang digunakan antara guru dengan seorang guru dengan guru lain tak sama. Bergantung pada
kebolehan murid kelas tersebut. Contohnya macam untuk kelas yang pertama yang dia berada di hadapan kelas pertama, kelas kedua dan ketiga, selalunya dia menggunakan teknik yang pertama iaitu teknik yang pertama yang saya berikan tadi iaitu skimming dan juga scanning. Untuk kelas yang pertengahan dan juga yang yang terakhir, yang kelas-kelas yang terakhir, selalunya guru-guru akan menggunakan teknik yang keempat iaitu ketiga atau yang keempat iaitu SQ3R dan juga SQ3R dan juga teknik KWLH. Sebab di sini selalunya kalau sebelum contohnya kalau saya hendak mengajar membaca soalan pemahaman, kita akan menggalakkan murid membaca dahulu, dan kalau murid kelas tersebut kebanyakannya boleh baca, murid-murid akan membaca dan satu kumpulan contohnya macam tadi kalau kelas abad ke-21 kan ada 6 kumpulan. Jadi murid yang guru akan meminta seorang murid yang pandai yang pandai lah dalam kumpulan tersebut membaca dan murid-murid lain akan mengikut. Kalau sebutan salah, murid yang lemah ni sebutannya salah, murid yang lain akan menegur, membantu dia untuk membetulkan kesalahan. Jadi teknik ni adalah teknik KWLH dan juga SQ3R ni amat membantu untuk guru mengajar murid-murid yang kelas di agak ke belakang. Berbanding dengan teknik skimming dan juga scanning lebih sesuai untuk murid kelas yang pertama, kedua atau yang ketiga. Okay, untuk saya, kalau selalunya saya akan membaca bersama-sama dengan murid saya akan baca dan murid akan mengikut. Kalau ada di sini seseorang guru hendaklah peka dengan sebutan murid. Kita akan dengar pelbagai sebutan dari satu perkataan. Contohnya macam perkataan yang mengembeling. Kalau murid yang belum menguasai kemahiran diftong dan juga digraf, dia akan pelbagai bunyi akan keluar. Jadi jika guru atau rakan-rakan yang dapat mengesan sebutan murid masa dia membaca tu salah, jadi teguran akan dibuat terhadap murid tersebut. Kita akan membantu dia menyebut dengan betul. Okey. Itu je. Ada apa nak tanya? Yang itu je soalan untuk cikgu. Okey, sekejap cikgu nak ambil gambar di akhir ni. Kita ni kepada panel keempat dulu ya cikgu. Okey. Okey, begitu hebat sekali wacana yang dilontarkan oleh panel pertama kita. Persoalan yang terakhir iaitu kepada panel kita yang keempat, masih berlegar-legar persoalan yang sama dalam fikiran saya. Pada pandangan anda, apakah teknik membaca yang sesuai digunakan di sekolah rendah? Silakan panel keempat kita, Saudari Najwa. Terima kasih Tuan Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam selamat sejahtera saya ucapkan kepada Saudari Moderator, ahli-ahli panel dan para hadirin yang dikasihi sekalian. Saya Najwa Azira binti Muhammad Zahid selaku panel yang keempat ingin membincangkan tentang teknik membaca bebas yang sesuai digunakan dalam kemahiran membaca di arah sekolah rendah.
Teknik ini merupakan teknik yang sesuai digunakan oleh guru untuk merangsang pemikiran murid-murid terutamanya murid sekolah rendah. Teknik membaca bebas ini memudahkan murid untuk menghayati bahan bacaan. Ini juga demikian kerana teknik membaca bebas juga membantu murid mendapatkan maklumat berdasarkan bahan bacaan mereka kerana mereka menggunakan teknik yang mereka selesa untuk memahami dan mengeluarkan idea utama dan idea sampingan dari bahan bacaan tersebut. Menurut teknik membaca bebas ini, pelajar perlu membaca keseluruhan bahan yang mereka pilih daripada bahan yang disediakan oleh guru seperti petikan teks, petikan pantun, petikan lagu, petikan sajak dan lain-lain. Kaedah ini memerlukan sokongan guru yang paling minimum kerana kaedah ini digunakan bagi pelajar yang mempunyai kebolehan membaca yang baik. Seterusnya, guru perlu memberi arahan awal supaya pelajar dapat membuat persediaan sebelum membaca seperti menyediakan soalan sebelum, ketika dan sesudah mereka membaca bahan tersebut. Ini dapat merangsang pemikiran minda pelajar terhadap bahan bacaan tersebut. Hal ini demikian kerana terdapat aktiviti yang boleh dijalankan di dalam kelas dengan menggunakan teknik membaca bebas. Antaranya ialah guru memilih bahan bacaan yang mengandungi cerita yang berunsurkan nilai-nilai murni dan pengajaran kepada para pelajar. Seterusnya, murid-murid juga akan membaca bahan bacaan yang dipilih oleh guru dan menilai petikan tersebut berdasarkan pemahaman mereka. Selanjutnya, sebelum murid-murid memulakan proses membaca, guru perlu memberikan arahan kepada murid supaya memberikan soalan-soalan semasa proses pembacaan dilakukan. Dengan ini, murid dapat berfikir secara kritikal dan meningkatkan lagi perkembangan pemikiran mereka semasa proses pembacaan dilakukan. Dengan menggunakan teknik ini juga, guru dapat mengenal pasti masalah-masalah yang dihadapi oleh pelajar. Sebagai contoh, guru boleh mengenal pasti pelajar yang masih lemah dalam pertuturan seperti masalah pembacaan yang lambat dan pelajar yang sukar menyebut suku kata dalam bahan bacaan tersebut. Oleh itu, pada pendapat saya, teknik membaca bebas ini sangat sesuai digunakan dalam sesi pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas, terutamanya dalam aras rendah. Sekian, terima kasih. Baiklah, terima kasih saya ucapkan kepada keempat-empat ahli panel kita kerana sudi hadir dan sudi menyuarakan pendapat masing-masing. Moga apa yang kita dapat hari ini tidak sekadar masuk telinga kanan keluar telinga kiri. Nampaknya masa amat mencemburui kita. Sebelum berakhir, saya berharap masalah membaca dalam kalangan pelajar akan semakin berkurangan dari masa ke semasa. Sebelum saya mengakhiri bicara forum kita pada hari ini, terimalah serangkap pantun yang berbunyi, bunga dedap di atas para anak dusun pasang pelita, kalau tersilap tutur bicara, jemari disusun maaf dipinta. Sekian sahaja untuk hari ini. Sesungguhnya yang baik itu datangnya daripada Yang Maha Pencipta, yang kurang baik itu datangnya daripada kekilafan dari diri saya. Saya akhiri forum kita pada petang ini dengan lafaz yang mulia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diminta hadirin untuk membuka kamera untuk mengambil gambar. Arif dah ready ke untuk ambil gambar? Okey, boleh. Cikgu, okey kejap ya cikgu, nak ambil gambar. Saya sekejap. Okey, sekali lagi. 1, 2, 3. Okey, sekejap. Lagi sekali. 1, 2, 3. Okey, last. 1. Gaya bebas.
freestyle. 1, 2, 3. Okey, terima kasih. Okey, terima kasih cikgu. Sama-sama. Semoga semua berjaya memperoleh ijazah. Saya pun sama dulu ni belajar kat situ juga. Terima kasih. Terima kasih cikgu. Waalaikumsalam. Terima kasih cikgu. Sama. Terima kasih cikgu. Para peserta yang sudah mengisi boleh left ya.